pada kuliah pengajian berkitab kita, iaitu kitab 77 cabang iman menurut Al-Quran dan Hadis. Yang kita mulakan pembacaan kitab kita ini pada tepatnya hari Ahad 6 Februari 2022 setelah kita khatamkan kitab sebelumnya iaitu kitab Penawar Bagi Hati pada awal tahun ini, dan kita mula baca kitab kita ini 6 Februari 2022 dan sehinggalah pada hari ini 26 Jun 2022 sebanyak 11 pertemuan kita berjaya adakan. Tahniah saya ucapkan kepada sahabat para pelayar yang istiqamah menyertai kelas kita ini pada setiap hari Ahad pukul 2.30 petang. Dan Alhamdulillah pertemuan kita kali yang ke-11 pada petang ini, kita akan masuk pada cabang iman yang ke-22. Bagi yang ada kitab, kita buka pada muka surat yang ke-40. Iaitu salah satu daripada cabang iman yang sempurna adalah menunaikan zakat. Menunaikan zakat itu bahagian daripada tanda kesempurnaan iman. Kita tengok dulu firman Allah Subhanahu wa taala. Ada dalil daripada Al-Quran dibawakan oleh pengarang kitab kita ini, ada 3 dalil Al-Quran dan ada 2 dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Surah Al-Bayyinah pada ayat yang ke-5. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka itu mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kita garis bawahkan perkataan wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Demikian itulah agama yang benar. Tuan-tuan, puan-puan, para jamaah yang dimuliakan Allah. Menunaikan zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5. Salah satunya, selain daripada salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menunaikan haji, bersyahadah bagai-bagai, salah satunya adalah wajib bagi orang yang layak mengeluarkan zakat. Siapakah orang yang mengeluarkan zakat itu, Ustaz? Orang yang mengeluarkan zakat itu apabila sudah cukup nisab dan haul bagi harta yang dia miliki. Sebagai contoh, kalau dari sudut harta simpanan ni duit yang kita simpan sama ada dalam bank ataupun di rumah kita, bagai-bagai, nisab harta simpanan pada tahun ini 2022, ini baik maklumat ni kita catat dan kita kongsikan kepada para pelayar sekalian. Di Kuala Lumpur ditetapkan nisab bagi harta simpanan bagi tahun 2022 adalah sebanyak RM20,361. RM20,361. Maknanya, kalau tuan-tuan, puan-puan yang tinggal di Kuala Lumpur tahun ni 2022, duit kita yang kita simpan sama ada dalam bank ataupun di luar daripada bank sebanyak RM20,361, maka wajib ke atas kita mengeluarkan zakat 2.5% apabila ia sudah cukup haulnya selama 1 tahun. 1 tahun qamariyah. Kalau boleh, ada jemaah tulis di ruangan komen, nisab zakat di Kuala Lumpur tahun 2022, kalau ada jemaah yang tinggal di Kuala Lumpur yang melayari dari KL ataupun yang tinggal di KL, tahun ni RM20,361.
Kalau RM20,361 ni tak pernah berkurang dalam tempoh 1 tahun. Dalam tempoh 1 tahun tak pernah berkurang. Maka wajib bagi dirinya mengeluarkan zakat simpanan 2.5% ataupun bersamaan dengan 1/40 lah kalau kita buat pecahan. Kalau kita ada 40,000, 1 tahun tu tak pernah berkurang 40,000, maknanya RM1,000 wajib kita keluarkan. Itu bagi Kuala Lumpur. Dia berdasarkan apa ni Ustaz? Berdasarkan 85 gram emas. Dibuat anggaran kadar tahun ini atau tahun lepas lah, dia tahun lepas nisab ni RM239.55 1 gram emas, maka darat dengan 85, itulah yang dapat RM20,361. Ini di Kuala Lumpur. Kalau ada yang duduk di Kuala Lumpur, duitnya tak pernah kurang daripada RM20,361, wajib baginya 2.5% dikeluarkan zakat. Ada jemaah tanya, Ustaz, kalau kami di Selangor, berapa nisab simpanan dia? Kalau di Selangor pada tahun ni 2022, Lembaga Zakat Selangor telah keluarkan nisab bagi simpanan di Selangor tahun 2022 sebanyak RM19,973. Ini di Selangor. RM19,973. Ini di Selangor. Kalau kami yang berada di Kelantan, Ustaz, nisab harta simpanan dia RM20,366. Kalau kami di Pulau Pinang, Ustaz, RM20,370. Ini saya sebutkan dari sudut angka-angkanya supaya kalau ada dalam kalangan kita memiliki simpanan dalam tempoh 1 tahun cukup haul, nilainya sekian sebagaimana yang kita sampaikan, wajib dikeluarkan zakat 2.5%. Ini dia yang Allah Ta'ala minta. Allah Ta'ala tidak minta semuanya. Tak. Yang diminta Allah hanyalah 1/40 sahaja. Kalau kami tak nak keluarkan zakat, Ustaz, maka ketahuilah harta itu akan hilang juga satu hari nanti. Dia tidak hilang dalam bentuk zakat dikeluarkan, tapi hilang dalam pelbagai bentuk yang lain. Pelbagai bentuk, contohnya sakit, jumpa doktor, habis juga duit tersebut. Barangnya hilang, keretanya kemalangan, cermin matanya patah. Bagai-bagai dalam bentuk dikeluarkan, tapi seseorang itu tak keluarkan zakat, duitnya juga berkurang dalam bentuk kehilangan yang lain. Saya tengok tadi ada jemaah yang tulis nisab simpanan dia. Okey, saya ulang sekali lagi. Kalau di Kuala Lumpur, Puan Muslihah Sardono dia tulis KL RM20,361. Ya, betul. Ini bersamaan dengan 85 gram emas yang dianggarkan pada tahun lepas. Purata harga emas itu RM239.54 1 gram. Maka didaratlah dengan 85 gram, dapatlah nilai RM20,361. Kalau Selangor, RM19,973. Kalau Kelantan, RM20,366. Kalau di Pulau Pinang, RM20,370. Sama ada negeri-negeri yang lain, kita boleh semaklah laman web zakat melalui google.com. Kita tengok di Google tu berapakah kadar nisab tempat ataupun negeri yang kita tinggal. Dan kalau kita buat perbandingan lah, kadar nisab setiap tahun ni dia naik. Sebab apa? Harga emas semasa naik. Sebab kalau kita buat perbandingan pada tahun 2019, nisab di Selangor hanyalah RM13,950 je. Pada tahun 2020, nisab di Selangor hanyalah RM16,690 je. Tapi tahun ni naik. Iaitu RM19,973. Sebab apa? Sebab harga emas naik kebelakangan ini.
Begitu juga kalau di Kuala Lumpur, tahun 2019 nisabnya hanyalah RM13,968 je. Pada tahun 2020, nisab di Kuala Lumpur RM15,762 je. Tapi tahun ni 2022 boleh jadi harga barang naik, emas harganya naik, minyak harganya naik, maka kadar nisabnya juga naik RM20,361. Ini zakat harta simpanan. Dah selesai. Jelas ke? Dari sudut harta simpanan ni, ada satu lagi zakat yang famous lah, boleh jadi ada kaitan dengan kita yang anda nak sentuh juga pada petang ni, sesuai dengan jemaah kita majoritinya dalam kalangan muslimat, zakat emas. Yang ni jangan kita terlepas pandang. Zakat emas. Boleh jadi jemaah yang melayari kurang-kurang lebih 100 orang ini, boleh jadi emas yang kita simpan dan kita pakai sudah melebihi nisabnya. Sudah melebihi nisabnya. Kalau tuan-tuan, puan-puan ada nisab emas, ada emas, maka nisab bagi emas adalah 85 gram. 85 gram. Tetapi pihak kerajaan ataupun yang dinamakan dengan lembaga zakat ini, dia buat satu kadar uruf. Kadar uruf ni macam di Selangor, sesiapa yang ada emas 685 gram ke bawah, maka dia belum dikenakan zakat. Tapi kalau lebih daripada tu, maka dia dikenakan zakat emas. Ini nanti kita cek lah. Emas yang kita simpan tu, adakah dah lebih nisab ataupun tidak. Kalau dah lebih, maka keluarkanlah zakat. Supaya apa? Kalau kita tak keluar pun, maka duit yang daripada bahagian zakat itu pasti juga akan hilang dalam bentuk yang lain. Maka dua ni yang saya sentuh pada petang ni secara sederhana. Yang pertama, zakat wang simpanan. Yang kedua, zakat emas. Zakat emas. Dah selesai dalil yang pertama yang kita bacakan. Firman Allah Ta'ala yang kedua, dalil yang kedua. Muka surat 40 lagi. Ayat ni tentang ancaman kepada orang yang tidak mengeluarkan zakat. Apa dia ancaman dia? Firman Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Muka surat 41 maksudnya. Ayat yang kita baca tadi dari surah At-Taubah, ayat yang ke-34 hingga 35 tentang ancaman orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ingatlah, orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkan kepada mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya, iaitu pada hari dibakar emas dan perak di dalam neraka Jahannam, lalu diselar dengan dahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka, dan dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasalah azab dari apa yang kamu simpan itu. Subhanallah. Mana-mana orang yang ada emas, ada perak, cukup nisabnya, cukup haulnya, tapi dia tidak keluarkan zakat, maka Allah Ta'ala katakan kepadanya, emas kamu itu akan ditukar menjadi api. Emas tadi tu Allah Ta'ala tukar jadi api. Macam mana Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala maha berkuasa.
Berbagai soalan yang ditanya tu saya tidak baca satu-satu soalan sebab kita nak berhabis dulu topik ni. Nanti kita rujuk baliklah kalau ada masa yang berbaki, insya-Allah. Kemudian kata Allah, emas yang ditukar jadi api tadi disela yang pertamanya pada dahi. Pada dahi, orang yang tak keluar zakat. Yang kedua, pada rusuk orang yang tak keluarkan zakat. Yang ketiga, pada belakang orang yang tidak keluarkan zakat. Ada 3 anggota badan disebutkan secara spesifik dalam ayat ini. Yang pertama dahi, yang kedua tulang rusuk, yang ketiga belakang. Kenapa Allah Ta'ala rujuk kepada 3 anggota badan ni? Sebab bila datang orang miskin, orang susah, orang yang memerlukan dalam kalangan asnaf, minta kepada orang yang sepatutnya keluarkan zakat. Tolonglah saya, bagilah zakat awak tadi pada saya. Maka orang yang tak keluarkan zakat tadi berkerut dahinya. Mula-mula reaksi yang pertama, dahinya berkerut. Maka kata Allah, anggota dahi itu akan diselar dengan api neraka. Yang kedua, dia akan palingkan rusuknya ke belakang. Dia akan palingkan rusuknya ke belakang. Maknanya dia akan menoleh ke belakang, cuba untuk meninggalkan orang yang meminta zakat. Maka rusuknya juga akan diselar oleh Allah dengan api neraka. Yang ketiga kata Allah, belakang mereka juga akan diselar dengan api neraka. Apa sebab? Kerana dia mula meninggalkan orang yang meminta-minta daripada duit zakat itu tadi. Maka kata Allah, 3 anggota badan secara spesifik, mereka inilah yang tidak mengeluarkan zakat, akan diselar api neraka pada dahi mereka, pada rusuk mereka dan pada belakang mereka. Maka kita fahamlah di sini kenapa Allah Ta'ala nyatakan 3 anggota badan ini secara nyata, kerana 3 anggota badan inilah yang menunjukkan reaksi awal. Yang pertama dahinya berkerut, yang kedua dia palingkan rusuknya, lalu dia akan membelakangi orang yang meminta zakat daripada dia. Maka pesan kita, keluarkanlah zakat. Ustaz ni duk anjur kami, duk suruh kami, duk minta kami keluarkan zakat. Tah ustaz sendiri tak keluarkan zakat. Alhamdulillah, insya-Allah kita juga keluarkan zakat simpanan kita jika cukup haul ataupun cukup nisabnya, insya-Allah. Cukup haul, cukup nisab, keluarkanlah. Tidak banyak yang diminta Allah. Bukan anak yang diminta Allah. Bukan kereta yang diminta Allah. Tetapi yang diminta Allah hanyalah 2.5% sahaja daripada harta simpanan kita yang telah cukup haul dan nisab tersebut. Dah, itu dalil yang kedua dari Al-Quranul Karim. Dalil yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Surah Ali Imran ayat 180. Maksudnya, jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka. Dari kemurahannya menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka. Bahkan, ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan dengan apa yang mereka bakhilkan pada hari kiamat kelak. Na'udzubillah min zalik. Allah Ta'ala katakan, wahai orang yang bakhil, iaitu orang yang tidak keluarkan zakat, sedangkan dia termasuk dalam golongan yang wajib keluarkan zakat. Cukup haul dan nisabnya. Kata Allah, jangan kamu bakhil. Dan jangan kamu sangkakan kebakhilan itu baik bagi kamu. Dia katakan, oh kalau saya keluarkan zakat, habislah duit saya. Habislah simpanan saya. Berkuranglah duit yang dalam bank tu. Maka kata Allah, jangan kamu sangkakan kebakhilan itu baik bagimu.
Tetapi sebenarnya kebakhilan itu buruk sebenarnya bagimu. Dan orang yang bakhil itu kata Allah, iaitu orang yang tidak mengeluarkan zakat, mereka akan dikalungkan. Dikalungkan ini dengan maksud rantai-rantai emas mereka, gelang-gelang emas mereka akan ditukar menjadi api dan mereka akan dikalungkan dengan api tersebut di tengkuk dan di tangan mereka. Na'udzubillahi min zalik. Jadi bagi para suami, pastikan emas ataupun simpanan isteri kita kalau sudah cukup zakat, maka kita ingatkan, keluarkanlah zakat. Bagi isteri, kalau suami kita ada simpanan dalam bank, didapati cukup nisab dan haulnya, ingatkanlah kepada mereka, keluarkanlah zakat. Kalau tak, na'udzubillahi min zalik, kita bimbang termasuk daripada ancaman yang Allah Ta'ala ancamkan sebagaimana dua firman Allah Ta'ala yang kita bacakan pada awal tadi. Dah. Selesai dah. 3 dalil Al-Quran yang terdapat dalam kitab kita ini. Kemudian ada 2 dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita bacakan secara sederhana. Yang pertama, hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam As-Sahihain. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, muka surat 41 bagi yang ada kitab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman. Kita baca teks Arab dulu, kemudian kita tengok maksud dia. Qala lahu innaka ta'ti qauman ahla kitabin fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa inhum ajabuka lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Fa inhum ajabuka lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. فَإِنْهُمْ آجَبُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَقَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. Muka surat 42. وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa maksudnya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Mu'az ke Yaman. Mu'az di sini merujuk kepada sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal. Dilantik Rasulullah sebagai governor ataupun kita sebut sekarang ni menteri besar ke negara Yaman. Maka baginda bersabda kepadanya. Rasulullah pesan kepada Mu'az. Apa pesanan Rasulullah? Wahai Mu'az, sesungguhnya kamu akan ke Yaman kepada suatu kaum ahli kitab. Ahli kitab ni pada ketika itu mereka beriman kepada Allah. Oleh itu, serulah mereka supaya bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Maknanya Rasulullah sebut, perkara pertama yang kamu perlu ajar kepada orang di Yaman tu, ajarkan kepada mereka syahadah. Ajar kepada mereka bahawasanya Tuhan yang sebenar itu adalah Allah dan Rasulullah itu adalah pesuruh Allah. Jika mereka mentaatinya, ajarkan bahawa Allah telah memfardukan salat 5 waktu ke atas mereka setiap hari. Jika mereka taati hal itu pula, khabarkan bahawa Allah mewajibkan sedekah ataupun zakat pada harta mereka, diambil dari golongan yang kaya dan diberikan kepada golongan fakir miskin. Jika mereka mentaati, berwaspadalah dengan harta yang mereka kasihi. Jauhilah doa orang yang dizalimi kerana tiada hijab di antaranya dengan Allah. Hadis ni yang kita baca tuan-tuan puan-puan sekalian nak menceritakan
beberapa keperluan fardu ain yang diajarkan Rasulullah kepada Muaz yang dilantik sebagai gubernur di negara Yaman. Yang pertama, ajarkan syahadah. Bila mereka dah bersyahadah, ajarkan salat. Bila mereka dah salat, ajarkan tentang zakat. Zakat ni macam mana konsepnya? Diambil harta yang kaya pada jalan Allah, dikembalikan kepada mereka yang fakir miskin. Ini konsep harta dalam Islam. Konsep harta dalam Islam, kita kena faham yang pertama sekali, harta tu semuanya adalah milik dan pemberian Allah kepada kita. Kita hanyalah pemegang amanah. Maka bila kita faham harta ini milik Allah yang mutlak, maka ketika itu kita tidak merasakan keberatan untuk mengeluarkan zakat sebab yang kita keluarkan ini adalah milik Allah. Yang rasa payah ni kenapa kita merasakan harta ini mutlak milik kita. Sedangkan tenaganya dari Allah, buah fikirannya dari Allah, kepandaiannya dari Allah, kudratnya dari Allah, kesihatannya dari Allah, hidup oksigen yang kita hirup pun dari Allah. Maka bila kita faham mutlak harta ini milik Allah, maka kita tidak akan rasa berat untuk mengeluarkan zakat itu tadi. Jadi Rasulullah ajarkan kepada kita bahawasanya harta zakat itu diambil daripada orang yang kaya, dikembalikan kepada orang yang miskin. Maknanya kalau belum kita termasuk dalam kalangan orang yang mengeluarkan zakat, maka ketika itu kita faham kita belum lagi termasuk dalam golongan yang wajib mengeluarkan zakat kerana harta kita belum mencukupi nisab yang ditetapkan. Maknanya Islam ni bukan nak ambil semua harta kita dan tidak semua pun orang layak untuk keluarkan zakat. Orang yang ada simpanan 20,000 tidak pernah berkurang dalam setahun, ini orang yang kaya sebenarnya ni. Kan? Biasanya kalau kita ada 20,000 pun, ada satu bulan tu berkurang jadi 15 contohnya. Ada bulan lain bertambah, tapi bulan seterusnya berkurang. Tapi kalau ada orang stay je, constant je, kekal je, hartanya 20,000 ke atas setiap tahun, tak pernah berkurang, maka ini termasuk dalam kalangan orang yang kaya. Maka diminta Allah 2.5% daripada harta tersebut. Kalaulah kedekut juga nak keluarkan pada jalan Allah, bakhil juga, memang patutlah dia diberi ancaman yang cukup keras oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tak orang yang tak keluarkan zakat? Ramai sangat. Ramai sangat. Sebab apa dia kata ini hasil titik peluh saya. Ini usaha saya. Kenapa saya kena perlu bagi pada orang lain? Sedangkan Allah Ta'ala jadikan hidup kita di dunia ini, ada orang yang senang, ada orang yang susah. Orang yang susah sebenarnya ujian bagi orang yang senang. Orang yang senang pula sebenarnya dia sedang diuji dengan harta-hartanya. Dah. Itu dalil daripada hadis. Kemudian kita tengok dalil yang kedua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Muka surat 42 lagi, hadis yang kedua. Kita baca matannya dalam bahasa Arab dulu, kemudian kita lihat maksudnya. Hadis ni kita buat dalam kurungan hadis tentang ancaman orang yang tak mengeluarkan zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوقه ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة." Maksudnya, sesiapa yang diberi harta oleh Allah namun dia tidak menunaikan zakatnya,
ada harta, ada emas, cukup haul, cukup nisab, tapi dia tidak bayar zakat. Maka kata Nabi SAW, harta itu akan ditukar bentuk menjadi seekor ular jantan yang berkepala botak. Subhanallah. Na'udzubillahi min zalik. Duitnya yang banyak, emasnya yang banyak, tak dikeluarkan zakat. Di hari akhirat, ia akan ditukar menjadi ular jantan. Kepalanya botak, kepalanya licin. Dengan maksud ular yang sudah cukup umurnya, bulu-bulu halus di kepalanya sudah gugur. Maknanya, bisanya banyak. Itu maksudnya. Kemudian, kita lanjutkan hadis. Ia mempunyai 2 titik hitam di atas matanya sambil membelenggunya, iaitu membelik orang yang tak bayar zakat tadi. Kemudian ia membuka mulutnya lalu berkata, Subhanallah. Ini bukan cerita dongeng ni. Rasulullah cerita ni. Rasulullah yang cerita. Ular tadi berkata, akulah hartamu. Akulah simpanan. Akulah harta yang engkau sayangkan yang tak keluarkan zakat tadi. Akulah simpananmu yang engkau tidak keluarkan zakat tadi. Ular yang cakap demikian. Setelah itu, baginda membacakan ayat di atas. Jangan sesekali orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka, dari kemurahannya menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan dengan apa yang mereka bakhilkan pada hari kiamat kelak. Subhanallah. Dikalungkan dengan apa? Dikalungkan dengan ular yang akan belik lehernya, belik tangannya, belik badannya. Sebab itu, kalau ada dalam kalangan kita yang melayari ini 128 orang kurang-kurang lebihnya, ada yang cukup haul dan nisabnya wajib keluarkan zakat, kepada siapakah yang paling utama untuk mereka bantu wang zakat mereka? Yang paling utama adalah ahli keluarga sendiri dulu. Ibu bapa tak layak terima zakat, tak boleh. Isteri tak boleh. Anak-anak tak boleh. Siapakah yang paling layak untuk menerima zakat tadi? Kita keluarkan zakat tadi kepada adik-beradik kita yang miskin, yang fakir, yang susah, yang melarat. Kalau ada ahli keluarga kita yang miskin, yang sakit kronik, yang OKU, yang terlantar, yang kemalangan, yang memerlukan kos yang besar, maka kepada ahli kerabat keluarga dulu, ini yang patut kita dahulukan. Sebab dalam Al-Quran, bila ceritakan tentang siapakah yang paling utama untuk kita bantu, maka Al-Quran, Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita, ahli kerabat keluarga dulu yang memerlukan. Contohnya kita ni orang kaya, ada duit zakat. Jangan kita bantu orang yang jauh dulu. Tetapi bantulah ahli kerabat keluarga kita dulu yang layak untuk menerima zakat. Ustaz, abang saya susah, kerjanya tak ada, isterinya pun tak bekerja, anaknya ramai, ada yang OKU. Boleh tak abang saya terima duit zakat saya? Boleh. Ustaz, makcik saya susah, bercerai dengan suaminya, anaknya ramai yang perlu dia tanggungi, kerjanya tak ada. Boleh tak zakat saya berikan kepadanya? Boleh. Dahulukanlah ahli keluarga, ahli kerabat, kaum kerabat, pakcik, makcik, sepupu, sepapak, adik-beradik, berbanding dengan orang lain dahulu. Selain dapat kita bantunya, kita sebenarnya dapat mengeratkan silaturahim sesama ahli keluarga. Ini yang perlu kita tekankan. Dah selesai bab zakat. Kita nak masuk satu lagi cabang iman supaya hari ini kita boleh masuk 2 cabang iman insya-Allah. Panjang lagi nak dihuraikan, tapi kalau kita hurai terlalu panjang menyebabkan kita akan terhenti kepada yang dinamakan dengan tak dah masuk kita tajuk lain.
Ada yang bertanya satu soalan menarik. Bolehkah seorang wanita menyerahkan zakat hartanya kepada suami yang layak menerimanya? Ini soalan yang sangat baik daripada Puan Marhani Abdullah. Kita tengok balik. Seorang suami wajib menafkahi isterinya. Jadi seorang suami tidak boleh membayar zakat kepada isterinya sebab isteri itu adalah orang yang wajib dia nafkahi. Manakala seorang isteri, adakah dia wajib menafkahi suaminya? Tidak. Maka boleh tak seorang isteri yang kaya menyerahkan zakat hartanya kepada suaminya yang miskin, yang hilang kerja, yang tidak cukup wang untuk menyara ahli keluarganya, maka suami boleh menerima zakat daripada isterinya yang kaya tadi kerana suami tidak termasuk orang yang wajib isteri menafkahinya. Maka boleh tak? Boleh. Ada soalan yang kedua, Faridah Tahir. Adik perempuan boleh bagi dekat abang yang susah, Ustaz? Adik perempuan dengan abang, adik beradik dan sebagainya, ia tidak termasuk orang yang wajib kita nafkahi. Maka boleh tak sesama adik beradik memberi bantuan zakat kepada adik beradiknya yang lain? Boleh menerimanya. Yang tak bolehnya, kalau suami orang yang wajib dia nafkahinya, anak isteri tidak boleh diberikan zakat. Kalau ada mak ayah yang tidak bekerja, susah dan itu berada di bawah tanggungannya, ibu bapa juga tidak boleh menerima zakat. Tapi kalau ibu bapa mertua boleh menerima zakat. Wang simpanan KWSP itu kita tak boleh ambil sehingga cukup umur tertentu, perlu bayar zakat tak? Selagi mana kita tidak boleh ambil duit KWSP tersebut, maka kita tidak ada hak pemilikan kepada duit KWSP. Maka selagi kita tidak boleh ambil duit tadi, maka tidak diwajibkan zakat ke atas KWSP tadi. Bila dah dapat duit KWSP, umur pun 60 dah, maka ketika itu dikenakan zakat. Adakah ibu bapa dan anak menjadi tanggungan seorang wanita? Wanita, kalau dia bekerja, ada pendapatan, anaknya itu termasuk daripada tanggungannya. Termasuklah ibu bapanya yang tidak bekerja. Termasuklah ibu bapa yang tidak bekerja. Suami ada buat potongan zakat setiap bulan dari gajinya. Bila cukup umur 50, keluarkan EPF. Wajibkah dia membayar zakat dari duit EPF-nya tadi? Suami buat potongan zakat setiap bulan dari gajinya itu namanya zakat pendapatan. Zakat pendapatan. Kalau duit dalam KWSP, itu namanya zakat simpanan. Bezakan zakat pendapatan dengan zakat simpanan. Ada satu lagi zakat pendapatan yang dikira berdasarkan gajinya dan diambil purata selama 1 tahun. Maka kalau dia buat potongan daripada zakat pendapatannya itu hanyalah untuk zakat pendapatan, bukan zakat simpanan. Berapa kiraan untuk dibagi kepada adik-beradik Ustaz dari jumlah zakat itu? Itu terserahlah. Contohnya kita buat kiraan zakat, kita ada duit RM40,000 contohnya, tak pernah kurang. Maka duit yang dinamakan dengan duit zakat tadi 1/40 RM1,000. Maka daripada jumlah RM1,000 itu terserahlah kita nak bagi berapa kepada adik-beradik kita. Nak bagi RM500, bagus. Bagi RM200, bagus. Bagi RM300, bagus. Itu terserahlah. Kita yang menilai kesusahannya bagaimana. Itu bukan ibu bapa ini tanggungjawab anak lelaki Ustaz. Tanggungjawab anak lelaki tetapi dalam masa yang sama tidak melepaskan ia tanggungjawab anak perempuan. Anak perempuan juga ada tanggungjawab kepada ibu bapanya juga. Tak boleh kita katakan anak perempuan langsung tidak ada tanggungjawab kepada ibu bapanya. Ada tanggungjawab. Di situ ada nilai tanggungjawab. Kalau suami miskin sebab tak mahu mencari kerja, kena serahkan zakat juga ke? Itu sebab tak mahu kerja tu, itu sebab yang lain. Itu punca yang malas. Kita tak nak orang salah gunakan zakat
Saya kalau tak kerja pun tak apa sebab isteri saya kaya. Isteri saya akan bagi zakat pada saya. Ini kena betulkan yang dia malah kerja dulu, barulah bila dia dah rajin tapi masih ada tidak cukupan, barulah kita keluarkan zakat padanya. Ini banyaklah isu zakat yang kita boleh bincangkan. Saya nak masuk satu lagi cabang iman pada hari ini. Kita ambil satu lagi insya-Allah berkenaan dengan cabang iman puasa. Cabang iman puasa. Secara ringkas kita masuk bab puasa ni. Cabang iman yang ke-23 iaitu puasa. Sekurang-kurangnya seminggu kita ambil 2 cabang iman lah supaya bergerak kita ni insya-Allah. Cabang iman puasa. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang terdahulu daripada kamu berpuasa. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Maknanya tuan-tuan, puan-puan, puasa ni bukan umat Nabi Muhammad sahaja ada puasanya. Tetapi umat-umat Nabi yang lain pun ada puasanya. Tetapi syariat umat Nabi Muhammad inilah puasa yang disempurnakan syariatnya. Maknanya syariat puasa yang sempurna syariat Nabi Muhammad. Umat yang lain ada tak puasanya? Ada dalam pelbagai bentuk yang lain lah. Ada puasanya dalam bentuk puasa dari sudut percakapan. Dalam tempoh satu hari itu tak boleh bercakap. Kalau bercakap batal puasanya. Ada syariat Nabi yang lain puasanya selang sehari. Ada juga. Macam korban kan. Macam korban sudah ada sejak syariat Nabi Adam. Dah ada korban. Nabi Ibrahim ada korban. Tapi sempurnanya syariat Nabi Muhammad. Begitu juga puasa ni Nabi Musa. Ada puasa dia. Nabi Daud ada puasa dia. Tetapi puasa yang sempurna ada sunatnya, ada rukunnya, ada syarat wajibnya. Itu pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa. Dibawakan dalil daripada hadis ni ada 2 hadis. Yang pertama hadis daripada Abdullah bin Umar. Semoga Allah meredai kedua-duanya dalam As-Sahihain. Kita baca hadisnya, hadis ni sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadana wa hajjil bait. Islam dibina di atas 5 perkara. Penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Ini nombor 1 kita tulis. Ini tentang hadis rukun Islam. Yang kedua, iqamis salah, mendirikan salat. Nombor 2. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Baru je kita bincang tadi. Yang keempat, wa sawmi Ramadan. Kita garis bawahkan tentang puasa di bulan Ramadan. Kita tulis nombor 4. Wa hajjil bait, dan menunaikan haji di Baitullahil Haram. Menunaikan haji. Ini nanti kita bincang pada kesempatan akan datang. Ini tentang rukun Islam. Orang yang berpuasa ni, orang yang rajin puasa secara spesifiknya, dia masuk syurga nanti melalui satu pintu syurga yang khusus namanya pintu Rayyan. Orang yang rajin puasa ni siapa dia Ustaz? Orang yang jaga puasanya yang fardu ditambah dengan banyak puasa sunat. Di hari akhirat kelak, dia akan masuk syurga bersama dengan kluster dia orang je. Kluster ahli puasa je. Contoh ni kan, ni nak masuk bulan Zulhijjah dah. 1 hingga 9 Zulhijjah, dia tak miss puasa. Ni calon-calon ahli puasa ni. Tak ada halangan, dia puasa sunat Zulhijjah. Habis Zulhijjah nanti, masuk Muharram. Ada pula puasa Ashura, Tasu'a, bulan Muharram. Dia puasa juga.
Habis bulan Muharram, dia jaga puasa 8 hari dalam sebulan. Isnin, Khamis. Ada orang. Ada orang bukan setakat Isnin, Khamis. Hari putih. 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyah. Dia puasa juga pada hari putih. Maka orang yang suka puasa sunat ni, mereka ini disebut sebagai ahli puasa. Dia masuk syurga kelak tak sama dengan orang lain. Sebab apa? Dia ada satu kluster yang khusus, kluster ahli puasa. Dia masuk syurga melalui satu pintu namanya pintu Rayyan. Ada satu pintu syurga namanya Babur Rayyan. Ahli puasa ni masuk syurga melalui pintu Rayyan. Tapi ada orang tak mampu jadi ahli puasa. Katanya gastrik, katanya tak tahan lapar, katanya kena sarapan pagi, Ustaz. Maka jangan batasi syurga itu dengan satu pintu je, pintu Rayyan. Tetapi pintu syurga ni banyak, pintu syurga pelbagai. Usahalah masuk syurga melalui pintu yang lain. Salah satu pintu syurga namanya pintu jihad. Pintu jihad ni siapa? Orang yang berjihad menuntut ilmu. Moga-moga kita 136 orang yang sedang berjihad menyampai dan menuntut ilmu ini dipilih Allah masuk syurga melalui pintu jihad juga. Amin ya rabbal alamin. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ada sikit lagi waktu berbaki, kita habiskan hadis ni. Hadis daripada Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dalam As-Sahihain. Kullu amali ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 di'fin. Qala Allah, illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada'u ta'amahu wa shahwatahu min ajli. Lis-saimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi, muka surat 44, farhatun 'inda liqa'i rabbih, wala khulufa famis saimi atyabu 'inda Allahi min rihil miski. As-sawmu junnah. Maksudnya, setiap amalan anak Adam digandakan pahalanya. Satu kebaikan digandakan dengan 10 hingga 700. Ini limitation. Maknanya setiap amal ibadat kita, sedekah ke, haji ke, zakat ke, solat ke, bagai-bagai, ada dinding dia ataupun ada had ceiling dia, digandakan pahalanya. Berapa? Antara 10 ke 700. Allah berfirman, melainkan puasa, ia adalah bagiku dan akulah yang berhak membalasnya. Melainkan satu amal, satu ibadah yang tidak ada had ceiling, had maksimum diberi pahala oleh Allah. Boleh jadi 1,000, 100,000, 1 juta, 10 juta, bagai-bagai, boleh digandakan. Dan amal itu adalah puasa. Sebab apa? Amal puasa satu-satunya amal yang tidak diketahui oleh orang, tidak dinampak oleh orang. Amal lain, semua orang lain nampak. Maknanya, boleh jadi kita solat tu kerana malu pada orang. Boleh jadi kita pergi haji tu kerana nak orang panggil kita haji. Boleh jadi kita bayar zakat tu sebab nak terkenal jadi pembayar zakat. Tapi orang yang berpuasa ni tidak diketahui dia berpuasa. Kalau dia berpuasa, memang dia buat tu semata-mata kerana redha Allah. Satu-satunya amalan yang paling jauh daripada riak, amalan itulah amalan puasa. Maka tahniahlah kita ucapkan kepada ahli-ahli puasa yang mana sentiasa menjaga puasa-puasa sunatnya. Ketahuilah amalan puasa itu satu bentuk keistimewaan amalan, bukan sahaja masuk syurga bersama dengan kluster puasa je, tetapi amalan puasa ini gandaan pahalanya tidak terbatas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok lagi. Kita habiskan hadis ni sebelum kita tutup majlis. Dia meninggalkan makan dan syahwatnya kerana aku. Terdapat 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Satunya ketika berbuka dan satu lagi ketika bertemu Tuhannya. Mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah berbanding wangian kasturi, dan puasa itu adalah perisai. Ini hadis yang biasa kita dengar, terutamanya dalam bulan Ramadan. Jadi bagi yang belum menjadi ahli puasa dan ingin cuba-cuba menjadi ahli puasa ataupun berjinak-jinak untuk berpuasa sunat, ianya baik. Tapi bagi yang tak mampu, gastrik, tak tahan lapar, bagai-bagai, jangan sedih, jangan batasi syurga dengan hanya satu jalan,
tetapi jalan-jalan ke syurga ada pelbagai jalan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para pelayar sekalian, lebih kurang 50 minit lebih kita berbicara tentang dua tajuk yang kita kupas secara sederhana pada petang ini. Yang pertama tentang zakat dan yang kedua tentang puasa. Moga-moga bermanfaatlah perbincangan kita daripada kitab Cabang Iman pada pertemuan yang ke-11 pada petang ini, insya-Allah. Jadi saya berhenti pada cabang iman yang ke-23. Ada kesempatan yang lain minggu depan kita masuk cabang iman yang ke-24 iaitu iktikaf, insya-Allah. Saya serahkan kembali majlis pada moderator. Tak dengar suara moderator, tak jelas. Suaranya tak didengari. Moderator unmute dulu. Microphone, my moderator. Nun, microphone. Moderator kita terkeluar lah. Okey, mungkin ada sedikit masalah teknikal lah kot. Masalah teknikal, moderator walaupun dah unmute tu kita tengok tapi suaranya tak dapat didengari. Jadi saya ambil kesempatan lah. Kita tangguh majlis kita pada petang ini dengan kafaratul majlis dan suratul